Okey, hari ini kita akan buat special chapter iaitu bumi sebagai sfera. Ini hanyalah untuk pilihan pada kamu. Melainkan daripada 4 yang biasa kamu pilih tu. Kita takut kalau tak ada backup susah juga kan. Jadikan bumi sebagai sfera ni sebagai backup insya-Allah. Okey. Jadi kita tengok. Terus kita pergi dekat saya akan ajar melalui soalan satu persatu. Kamu dah apa? Download, dah print. Kalau ada print senang sikit. Semua saya ambil ni berdasarkan soalan tahun-tahun lepas dan juga trial exam yang saya pilih sendiri. Okey. Kita tengok yang pertama. Nombor dia semua nombor 16. Semua nombor 16. Okey. Dari page 1 Okey. Tengok. Kalau kamu tengok, kamu faham terus macam mana kaedah jawab dia terus. Teknik untuk menjawab soalan ni. Langkah pertama kalau tengok soalan ni, kalau kamu nak buat soalan ni, nanti first sekali kita ambil koordinat yang ada, kita senaraikan. Contoh, kalau ambil kat sini, saya ambil P 38 darjah utara, 105 darjah barat. Kemudian saya nampak ada Q 38 darjah utara, 40 darjah barat. Kemudian saya nampak di bagi tu ada R, tapi R tak ada koordinat. Saya biarkan kosong. Dan V pun tak ada koordinat. Saya biarkan kosong. Itu step pertama. Kita ambil senarai kat tepi-tepi tu mana-mana ke. Boleh, tak ada masalah kan. Okay. Yang kedua, kita baca seterusnya. Biasanya soalan ni dia mesti, saya tulis tadi. Satu senarai. Yang kedua biasanya tengok diameter. Soalan ni memang dia ada. Soalan ni standard dia memang ada tanya pasal diameter. Sekejap saya punya tak lekat lah. Cabut-cabut. Diameter. Yang kita nampak tu soalan pertama dia bagi tahu apa? PR ialah diameter bumi. Jadi kita akan tarik kat tepi ni, saya akan tarik P dengan R ni adalah diameter bumi. Apa formula untuk diameter bumi? Simple. Diameter bumi formula dia bulat cross. Gitu. Apa maksud cross? Maksudnya kalau seorang tu duduk utara, seorang lagi mesti duduk selatan. Angle sama. Sudut sama. Sudut sama. Nampak? Lepas tu seorang duduk kanan. Kalau seorang duduk timur, seorang lagi duduk barat. Macam tu. Dia macam tu je. So, diameter bumi. Seorang utara, seorang selatan, seorang timur, seorang barat. Okey, untuk timur barat, timur campur barat mesti sama dengan 180 darjah. Itu cerita dia, formula dia. Timur campur barat mesti 180 darjah. Contoh kat sini, kita dah ada P, R tak ada. Dia bagi tahu diameter bumi. Saya terus ambil 38 juga. Sebab utara selatan sama angle. Okey. P utara, jadi R automatically akan jadi selatan. Okey. Yang belakang ni pula barat dengan timur. Seorang barat, seorang lagi mesti timur. Cuma jumlah sudut dia mesti apa? 180. Jadi kalau seorang 105, seorang lagi mesti 75 darjah. Itu cerita dia untuk apa? Diameter bumi. Okey. Jadi kat situ kita akan dapat terus soalan dia. A, dia minta longitude saja untuk R. Longitude belah mana? Belah kanan saja. Jadi kita tulis jawapan kita adalah 75 darjah timur. Ini saja kamu tulis. Kamu tulis ini saja, kamu terus dapat 2 markah. Kamu tulis semua, dia tolak 1 markah. Sebab kalau kamu tulis semua, namanya location, kedudukan. Dia bukan longitude. Longitude saja yang ini. Timur barat ni saja, nama dia longitude. Okey. B. Tengok B pula. Apa formula untuk B? B formula dia adalah dia minta jarak terpendek. Okey, jarak terpendek. Siapa yang terlibat? Dia kata jarak pendek P ke kutub utara. Yang terlibat adalah P. P kita 38 darjah utara, 105 darjah barat. Okey. P ke kutub utara. Macam mana P ke kutub utara? Dia biasa macam kita tengok. Asal dia siapa? P. Kalau jarak terpendek, dia hanya perhatikan pada utara selatan saja. Timur barat kita tak tengok. Jarak terpendek tak ada melibatkan timur dan barat. Jarak terpendek hanya melibatkan utara selatan sahaja. Jadi P duduk 38 utara, jadi kita akan buat hemisfera utara saja sebab dia duduk dekat utara.
Kat mana dia duduk? Kita letak je lebih kurang. Letak je lebih kurang 38 darjah. Siapa dia? P. Belah kiri kanan tak ada masalah. Assalamualaikum. Okey? Boleh? Okey. Assalamualaikum. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi ke kutub utara. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak apa. Teruskan. Terus Muhammad. Terus. Tengok terus. Okey. Kutub utara dia tegak terus. Tegak terus. Ini kita panggil dia kutub utara. Berapa sudut dia? 90 darjah. Okey. Jadi mana jarak terpendek P ke kutub utara? Sini. Ini jarak dia. Berapa sudut dia? Kita boleh kira sudut dia. Macam mana nak kira sudut dia? 90 tolak 38. 90 tolak 38. Kita akan dapat kat sini 52. Jadi jarak sama dengan 52 darjah darab dengan 60. Nombor wajib untuk menukarkan darjah kepada jarak adalah 60. Ambil kalkulator, terus dapat. Kamu akan dapat. Berapa dapat? Ambil kalkulator, tekan. Kereta saya hilang. Okay. Cikgu. Ya? Cikgu ada tunjuk slide atau apa-apa tak? Tak ada. Kamu kena download soalan. Ada download. Okay, thank you cikgu. Okey. 52 darab dengan 60. 60. Dapat 3120 Batu Nautika. Ini kita panggil jarak terpendek. Kamu kena ingat Macam mana jarak terpendek? Jarak terpendek ni, kalau dia kata utara, maksudnya kita lukis hemisfera utara. Kalau dia kata selatan, kita lukis hemisfera selatan. Lepas tu kita tengok siapa yang terlibat. Dia tak ada kaitan langsung jarak terpendek dengan apa? Timur dan barat. Tak ada kaitan. Okey? Itu jarak terpendek. Nanti ada banyak soalan. 2-3 kali kamu jumpa, insyaAllah kamu boleh dapat. Kita tengok C pula. Soalan C. Itu nombor 1 ni. V terletak ke selatan Q. Ini kita kena lukis sikit. V terletak ke selatan Q. Siapa duduk kat selatan? V duduk kat selatan. Jadi, macam mana nak buat? Kita kena buat Q dulu. Q, V duduk ke selatan Q. Ni kita tengok cara lukis dia. Okey. Siapa yang kita dah ada? Q dah ada. Tulis Q. 38 darjah utara, 40 darjah barat. Bila dia turun bawah, okey, apa perubahannya berlaku? Yang berubah hanyalah utara selatan. Nampak? Okey, berubah tak timur barat? Tak berubah. Timur barat tetap tepat. Tak berubah. Sebab apa? Dia hanya berubah turun bawah. Naik turun ni utara selatan saja berubah. Apa maklumat seterusnya? Dia kata apa? Jarak dia adalah 4680. Biasa saya buat segitiga. Ada sudut kat sini, jarak kat sini. 4680. Sebab apa? Formula untuk sudut adalah jarak per 60. Jarak per 60 dapat sudut. Sebab tu cara lukis tu. Untuk topik ni, cara tulis dia pun menyebabkan kamu senang ingat. Ambil kalkulator, kamu tekan. 4680 bahagi 60, tekan aja. Dapat 78. 78. 78 darjah. Jadi saya letak kat sini 78 darjah. Okey, sekarang kamu tengok. 38, 78. Siapa lagi besar? Apa? Yang mana? Yang ni. 38, 78. Siapa lagi besar? 78 lagi besar. Maksudnya bawah lagi besar pada atas. Betul tak? Okay? Jadi kalau bawah lagi besar pada atas, siapa menang? Bawah ke atas? Bawah. Bawah menang. Jadi dia akan jadi selatan. 78 tolak 38, 40. Kalau atas besar pada bawah, siapa menang? Atas menang. Atas menang. Dia tengok macam tu je. Siapa menang, siapa kalah. Dapat terus 40 darjah selatan, 40 darjah barat. Soalan dia tanya apa? Hitung cari latitude bagi V. Latitude. Sebab tu saya garis. Bila kamu garis, kalau kamu terlupa tulis pun, dia kira ni jawapan kamu. Sebab kita garis, maksudnya itu jawapan kita. Ini kita panggil latitude. Oleh sebab itu, jawapan kita latitude V sama dengan 40 darjah selatan.
Kalau tulis lagi sekali pun tak ada tambah markah. Tetap 3 juga markah dia. Kan? Garis tu pun dia dah kira markah dah. Sama juga macam yang tadi. Yang A tadi kan. Contoh kamu buat macam ni. Kamu garis je kat sini. Garis pun dia kira betul. Okay? Sebab kita dah highlight answer kita. Okay? Itu contoh A, B, C dah. Biasanya soalan ni A, B, C pun dah banyak dah. Banyak dah ni dapat. Kamu tengok. Okay? 7 markah dah dapat. Kita pergi dekat D. Saya kena padam yang ini. Saya padam. Jawapan saya tak padam lagi. Okey. Sampai kat D. Biasanya soalan D ni dia melibatkan apa? Laju. Okey. Soalan laju kita kena buat sikit map yang simple. Dia kata apa? Sebuah kapal terbang berlepas dari V. Saya letak V. Tengah-tengah. Dia boleh pergi atas, kiri, kanan, turun. Mana-mana dia boleh pergi. Okay? Kemudian, dia kata apa? Terbang ke arah utara. Dia naik atas. So, pergi mana? Ke Q. Sebab tu saya V tu kita letak ke tengah. Tak tahu pergi mana. Okay? Ke Q. Kemudian, terbang ke arah barat. Barat mana? Kiri, kanan. Barat. Dia pergi ke kiri. Kiri. Kita buat peta. Mapping. Simple mapping je. Cukup. Kemudian dia kata apa? Purata laju keseluruhan. Okey, dia keluar formula dah. Purata laju sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, sekarang apa soalan dia tanya? Yang pertama dia kata hitung jarak Q ke barat P. Jadi dia nak Q pergi ke P. Jarak dia berapa? Apa kita buat? Kita keluarkan siapa yang terlibat. P dengan Q. Mana P? P kita tadi adalah 38 darjah utara, 105 darjah barat. Siapa Q kita? Okay. Q kita adalah 38 darjah utara, 40 darjah barat. Nampak? Nak cari apa? Jarak PQ. Jarak PQ ni kita panggil dia jarak mendatar. Saya panggil jarak mendatar. Timur barat. Jarak timur barat, kamu akan nampak utara dengan utara sama. Bila utara dengan utara sama, kita potong dua ekor ni, dia terus bertukar jadi cos. Itu formula dia. Formula dia ada cos. Untuk kalau main kiri kanan ni. Main kiri kanan. Okay? Cos darab dengan berapa? Nombor wajib. Apa nombor wajib? 60. Kemudian, darab dengan theta. Theta maksudnya beza sudut. Mana beza sudut? Tengok mamat dua ekor ni. Nampak? Yang kita pakai ni. Senang je. Kalau sama, barat, barat, tolak. Timur, timur, tolak. Barat, timur, Tolak. tambah. Tambah. Timur, barat, tambah. Dia macam, kita panggil dia, kalau kambing, jantan betina. Kalau kambing, kan? Jantan-jantan, tak boleh, jangan letak, bahaya. Betina-betina, tak boleh, jangan letak. Kambing, ngamuk nanti. Jantan betina, beranak. Betina jantan, beranak. Itu cerita dia. Gitu. Okey. Jadi, berapa jawapan kita kat sini? Tolak. Jadi 105 tolak 40 dapat 65. Tekan kalkulator, dapatlah dia punya jarak. Okey, ambil kalkulator, tekan. Cos 38 darab 60 darab 65. 3073.24 cukup aduh. 3073.24 batu nautika. Letak dekat garisan kita ni. 3073.24. QV ada tak jarak QV? QV tengok gambar. QV ni. Nampak? QV. Sebab tu kita lukis. Kejap tak nampak. Masa kita buat soalan semua. Kalau macam ni cara tulis dia. Nak bagi nampak. Berapa jarak QV? 4680. Dah ada. Letak je. Dah siap. Okey, sekarang nombor 1 kita dapat. Ni soalan untuk nombor 1. D1. Okey, saya padam tak muat. Kecil pula rasa whiteboard ni kan. Okey. Yang apa soalan yang terakhir? Dia minta apa? Hitung jumlah
Masa. Boleh pakai formula ni. Apa formula kita? Oh. Purata laju. Berapa purata laju dia bagi? 600. Sama dengan jumlah jarak. Kau campurlah dua-dua ni. 900. 4680 campur dengan 3073.24 3.24. Bahagi. per dengan masa. Betul? Masa. Macam mana dapat masa? Tukar tempat. Tukar Jadi, tempat. tukar tempat. Masa naik atas 600 turun. Ni, tukar tempat. Ah. Jadi masa sama dengan jumlah ni 4680 campur 3073.24 Atau per 600. 600. Tekan kalkulator, bagi Dapat masa jawapan. dalam 2 titik perpuluhan sudah. Kurungan jangan lupa. Salah nanti korang dah buat kurungan. 4680 campur 307 3.24 kurungan tutup bahagi 600. Jadi jawapan 12.92 12.92 jam. Jam. Dapat okey. Lebih kurang Dapat. macam itulah cerita dia. Okey, jom kita tengok seterusnya. Cikgu ajar tak guna whiteboard. Okey, kejap. Boleh Kita teruskan boleh? Kita tengok soalan kedua pula. Muka surat 2. Muka surat 2. Jom muka surat 2. Okey. Boleh nampak ke? Saya. Okey. Apa ni? Ni siapa? Mira. Boleh nampak Mira? Cikgu dari mana ni cikgu? Hilang dah Mira. Tak ada. Cikgu mana? Rekod. Saya ada record, tak apa. Nanti kalau kamu yang tak print soalan, tak sempat print soalan nanti, sambil nanti kamu print, tengoklah rekod tu macam mana menjawab. Okey? Boleh, tak ada masalah. Yang penting kau try ni lah. dari mana? Cikgu dari mana? Saya dekat KL, dekat Gombak. Kamu kat mana ni? Ni saya ni dari Pahang. Jauh. Pahang. Okey, tak apa, kat mana pun kita try. Mama Ikmal. Page 2 tengok page 2, soalan yang sama, langkah dia sama juga. Saya nak dapat ilmu. Langkah pertama, kita tulis dulu apa ada. P 25 darjah utara, 70 darjah timur. P. Soalan nombor 2 Kemudian dia bagi Q. Q pula 25 darjah utara juga, 50 darjah timur. Kemudian dia bagi R, tak ada apa. Kemudian dia bagi V, pun tak ada apa. Kita tulis juga. Okey. Soalan seterusnya, ayat seterusnya, dia bagi benda yang sama, nampak? PV adalah diameter bumi. 2 kali kita jumpa. Terus pergi P dengan V. Diameter bumi. Ingat tadi soalan mula-mula. Apa maksud diameter bumi? Diameter bumi maksudnya ni tarik cross. Maksudnya utara akan jadi selatan. Sudut sama. P 25, V pun 25. Atas utara, bawah selatan. Okey. Apa jadi dengan timur barat? Timur barat, seorang timur, seorang barat. Seorang timur, seorang barat. Jumlah sudut timur campur barat mesti sama dengan 180. Itu kena ingat. Atas 70, bawah kena 110, baru campur dapat. Itu kita panggil cerita pasal apa? Diameter bumi. Okey? Sekarang kita tengok. Soalan seterusnya dia minta apa? A dia minta latitude V. Senang. Latitude mana? Belah kiri. Latitude sebelah kiri. Jawapan kita 25 darjah selatan. Dah dapat 2 markah. Senang gila 2 markah. Itu je buat. Okey. Soalan B. Soalan B kat sini, dia minta apa? Dia kata, diberi bahawa jarak dari P ke R.
Dari P ke R diukur sepanjang meridian ialah 2570. Okey, P ke R mana? P ke R. Okey, diukur sepanjang meridian. Yang tu kena faham apa benda meridian ni, kan? Meridian menentang ni. Kalau kau buah temikai ni, macam tu. Okey. Buah temikai kalau kau potong macam ni, pam ni potong macam ni. Kan? Ini kita panggil yang kita potong ni adalah latitude. Ini latitude. Potong temikai. Latitude. Okey. Satu lagi, buah temikai yang selalu kita potong bukan macam ni. Orang tak pernah potong macam ni, dah sonoh betul kalau kau potong macam ni semua ini bulat tau. Tapi macam mana kita potong temikai? Kita potong temikai, lepas tu kita potong macam ni, betul tak? Ya, Tapi betul kita betul. ada tak potong macam ni? Mana ada orang potong temikai macam ni? Tak ada. Tak jadi. Jadi sebab tu kita potong temikai, dia akan nampak sebenarnya dia macam bola tu macam ni. Sebab apa? Bila kita potong, pusing. Isi dia. Nampak isi. Bila kita tarik satu ni, kita akan dapatlah macam tu. Benda ni yang kita panggil dia utara selatan. Garisan yang menyambungkan utara ke selatan, nama dia kita panggil dia longitude. Longitude, panjang, potong kut panjang. Long tu potong kut panjang. Itu namanya dia panggil longitude. Okay? Longitude ni jugalah yang kita panggil sebagai meridian. Tu nak cerita meridian, panjang cerita dia. Kan? Kalau dia kata sepanjang meridian, maksudnya daripada utara ke selatan. Kalau saya cerita meridian utara selatan, nanti kamu tak ingat. Kamu ingat meridian maksudnya apa? Daripada utara ke selatan mengikut longitude. Itu kita panggil dia sepanjang meridian. Okey. Jadi bila soalan B ni, padang. Dia kata apa? PR diukur sepanjang meridian. Jadi saya lekis kat sini. PR. Contoh. PR. Kenapa saya letak P kat atas? Sebab P utara saya tengok. P kat utara. Sebab tu saya turun macam ni. Itu PR. Okey. Jadi P kita dah ada 25 darjah utara, 70 darjah timur. Dia nak turun kat bawah tak tahu kat mana. Tapi kena ingat bila dah turun ni yang berubah apa? Utara selatan yang berubah. Timur barat tak berubah. Nampak? Berapa dia bagi? Macam tadi soalan dia sebenarnya. Nampak? Dia bagi apa? Dia ada bagi jarak dia 2580. Nak dapat sudut per dengan 60. Sebab tu kamu tengok, cara saya jawab soalan ni adalah menggunakan konsep mapping. Kamu mengingat apa? Bentuk. Macam ni gambar. Kan? Jadi berapa dapat ni? 2580 bahagi 60. Ambil kalkulator. $43. Nampak? 43. Lagi sekali. Okey, tengok. Ini 43, ini 25. Siapa lagi besar? Bawah lagi besar. Bila bawah lagi besar, maksudnya pemenang kita kat bawah. Jadi ambil kalkulator kamu, 43 tolak 25. Tolak 25, kita akan dapat 18. Dan 18 kita adalah apa? Selatan. Sebab bawah dia pemenang. Okey. Apa soalan dia? Hitung latitude untuk R. Garis lagi latitude. 18. Itu jawapan untuk B. 3 markah. Okey. C. Hitung jarak terpendek. Lagi sekali kita jumpa. Jarak terpendek. Siapa yang terlibat kat sini? Yang terlibat adalah R dan juga V. Kan? R dan juga V. Okey. Kat sini R dah ada. R, siapa R tadi? 18 darjah selatan, 70 darjah timur. V kita 25 darjah selatan, 110 darjah barat. Tadi ingat tak kita buat jarak terpendek? Jarak terpendek saya beritahu kamu, dia tak melibatkan langsung timur barat.
Jarak terpendek hanya melibatkan apa? Utara atau selatan. Sekarang dua-dua ni selatan. Ni selatan, ni selatan. Dua-dua selatan. Bila dua-dua selatan, biasanya saya akan lukis hemisfera selatan. Gitu. Sebab seorang duduk belah barat, seorang duduk belah timur. Yang duduk belah barat 25 darjah, yang duduk belah timur 18 darjah. Nampak? Dia tak Jadi ada jawapannya. jawapannya berapa tengah-tengah ni? Cuba kira sudut dia. Semua berapa? 180 tolak 25 tolak 18 dapat 137. Apa formula dia untuk jarak? Jarak sama dengan 137 darab dengan 60. Dapatlah kita panggil dia jarak terpendek. Okey, tekan. 137 darab 60 8220. Batu no tika cerita dia lah kan. Okey, macam mana kita mengira kan jarak terpendek. Okey. Sekarang dia bila kamu dah biasa buat, kamu akan tengok A, B, C tu sekejap je. Nak sangkut lama sikit dekat D je. Tak sangkut. Dia macam kamu buat graf fungsi. Graf fungsi pun sama juga. Graf fungsi mula-mula kita laju je, kemudian sangkut. Okey. Jom kita tengok D. Apa cerita tentang D kita kat sini? Okey, D. Sebuah kapal terbang berlepas dari Q. Okey. Terbang ke arah timur. Timur ke mana? Berlepas dari Q. Timur maksudnya ke sebelah kanan. Ini timur. Siapa ada kat timur? P. Kemudian dia kata, dan kemudian terbang ke selatan. Ke R. Ini kita buat peta sikit lebih kurang. Okay, soalan dia seterusnya. Purata laju 710. Lebih kurang je soalan dia. Purata laju sama dengan 710. Hitung masa. Nak cari masa macam mana tadi? Masa purata laju. Purata laju sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. Nak dapat masa, jumlah masa sama dengan jumlah jarak per dengan purata laju. Tapi jumlah jarak tak ada. Kita kena pergi cari jarak. Apa yang kita dah ada, kita tengok dulu. QP ada, QP belum. QP belum. Yang dah ada PR. Ni PR. PR dah ada. 2580 dah ada. Yang belum ada QP. Kita kena pergi kira QP. Mana QP? Ni QP. Jadi P 25 darjah utara, 70 darjah timur. Q 25 darjah utara, 50 darjah timur juga. Ingat tadi macam mana cari jarak dia? Kalau depan sama, potong terus tukar jadi cos. Cos 25 darab dengan 60 darab dengan beza sudut. TT. TT. Jantan-jantan. Maksudnya kena tolak 70, tolak 50, 20. Tekan kalkulator, dapatlah jarak untuk kita panggil dia PQ. Cuba tekan. Cos 25 darab 60 darab 20 sama dengan 1087.57. Okey, 1087.57. 1087.57. Dapatlah cari jumlah masa dia. Berapa jumlah masa? Sama dengan jumlah jarak, campur dua-dua ni. Kamu campur dua-dua ni. 1087.57 campur dengan 2580 per dengan purata laju dia bagi 710. Dapat kita panggil dia jumlah jarak.
Okey. Jom. Tengok apa jadi. 1087.57. 5.155. 2580 bagi 710. Berapa dapat hari ni? 5.1. 16. Ambil 2 tempat perpuluhan je. 17 lah. 17. Okay. 5.17 jam. Habis. Dia simple je sebenarnya. Kan? Sikit-sikit kita buat. Dah 2 soalan ni. 2 soalan sama. Lebih kurang je soalan dia. Sebab dua-dua soalan ni soalan yang saya panggil soalan favorite untuk dalam SPM. Kan? Okay? Jom kita pergi terus. Soalan seterusnya dia ada 2 muka surat 3 tu ada gambar bumi. Kan? Yang ada gambar bumi ni kita skip dulu. Kita pergi buat soalan yang lebih kurang, iaitu soalan yang tak ada gambar bumi. Dia soalan bahagian B ni, dia ada 2 jenis bumi ni. Ada gambar, tak ada gambar. Okey, kita habiskan dulu soalan tak ada gambar. Maksudnya terus kamu pergi dekat muka surat 4. Muka surat 4 Alah, minggu depan pakai pesa gila dah. Ni. Okey, muka surat 4 Surat 4. Soalan ni semua nombor 16, jangan risau. Dia start dengan koordinat F dia bagi. F 40 darjah selatan, 70 jadi tu pula. 70 darjah barat, kemudian G 60 darjah selatan, 110 darjah timur, kemudian ada H, kemudian ada J. Okey. Lepas tu saya beritahu memang soalan dia standard. Cari perkataan diameter. Sama soalan dia. Diameter bumi. Siapa diameter bumi? FH. F dengan H adalah diameter bumi. Lagi sekali, apa formula diameter bumi? Bulat cross. Seorang utara, seorang selatan, seorang timur, seorang barat. Timur campur barat mesti 180. Itu je formula dia. Simple je. 40, 40. Selatan, utara. Barat, timur. 70, 110. Siap, H. Sebab cerita ni simple je. Mula-mula. Benda sama je dia tanya. Okay? Nyatakan A, longitude bagi H. Mana longitude? Longitude sebelah kanan. Timur barat. Longitude timur barat. Jadi jawapan kita 110 darjah timur. Terus pergi dekat B. Soalan B kat sini. Jarak JH ialah 2482 batu nautika diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Tengok soalan ni. 4 markah. Sepanjang meridian 3 markah. Sepanjang latitude 4 markah. Kenapa? Bila sepanjang latitude, cerita dia macam ni. Ini sepanjang latitude. Sepanjang meridian ke bawah. Okey? Kejap. Kita stop kejap sebab kat tempat saya ni orang azan. Okey? Komputer tengok dulu. Tengok kejap. Okey, jom sambung balik. Muka surat 4. Okey, soalan B. Jarak JH adalah 2482 batu nautika diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Jadi kata J dengan H. Kita dah ada H. Jadi H, kamu tengok. H duduk kat mana? H duduk dekat timur. Jadi kita letak H sebelah timur. Timur belah mana? Sana lah. H. Kita letak H kat sini berapa? 40 darjah utara,
110 darjah timur. Okey. Siapa kawan dia? J. J belah sini lah. J. Nampak? Bila dia cerita pasal kiri kanan, dah. Ya, tak apalah. Okey. Cerita pasal kiri kanan, maksudnya perubahan dia adalah apa? Timur dan barat. Ada kaitan dengan utara? Tak ada kaitan. Jadi 40 darjah utara letak siap-siap. Yang berubah dia adalah timur dan barat. Berapa dia bagi? Kita buat sudut dia. Sudut tak tahu. Dia bagi apa? Dia bagi jarak. Jarak dia bagi 2482. 2482. Okey, apa formula jarak yang kita tengok tadi? Kalau kiri kanan ni. Jarak kiri kanan maksudnya apa? Depan sama. Bila depan sama, formula dia jarak sama dengan cos 40 darjah darab 60 darab dengan beza sudut. Darab dengan beza sudut apa? Theta. Itu nama dia. Formula dia. Ada tak dia bagi jarak? Ada jarak ni. Padam. Letak. Berapa jarak dia bagi? 2482. Sekarang boleh tak cari beza sudut? Boleh dah cari beza sudut. Macam mana cari beza sudut? Dua ekor ni potong turun ke bawah. Bahagilah. Kan? Cos 40 darab 60. Tekan kalkulator. Dapat dia punya beza sudut. Tekan kalkulator. 2482 bahagi dengan kurungan cos 40 darab dengan 60. Kamu akan dapat jawapan 54. Dapat. Sudut kita akan dapat 54. Letak 54 kat sini. Macam tadi juga cerita dia. Tengok. Sekarang ini 54. Ini 110. 54, 110. Siapa menang? Timur menang. Bila Timur menang, sini tetap Timur juga. Sebab apa? Timur menang. Okey? 110 tolak 54. Ambil kalkulator. Dapat 56. Tapi dia masih lagi Timur juga. Dia tak berubah di barat tau. Bila nak berubah barat, kalau yang tengah lagi menang, yang ni lagi besar pada ni, baru dia bertukar. Itu cerita dia. Okey? Ini kita dah buat B. Seterusnya C. Jarak terpendek. Sama cerita dia. Kamu tengok soalan dia susun. Soalan ni saya ambil lain-lain ni. Bukan saya ambil trial, soalan SPM sebenar, soalan paper Julai. Lebih kurang je soalan dia. C dia apa? Jarak terpendek. Siapa yang terlibat? F dengan G yang terlibat. Untuk mengira apa? Jarak terpendek. Kita dah buat. Kali ketiga kita dah buat jarak terpendek ni. Okey, siapa? F. F 40 darjah selatan, 70 darjah barat. G 60 darjah selatan, 110 darjah timur. Jarak terpendek, tadi dah kita cerita pasal utara selatan saja. Tak ada kaitan langsung dengan timur barat untuk jarak terpendek. Okey? Selatan. Dua-dua hemisfera selatan. Seorang kiri, seorang kanan. Kalau kamu terbalik timur barat tak ada masalah. Sama je cerita dia, jawapan dia. Letak je 40, 60. Mana jarak kita? Ini tengah-tengah. Berapa sudut sini? 180 tolak 40 campur 60, 100. Dapat jawapan 80. Sudut 80, nak tukar jadi jarak, darab 60. Formula wajib terus jadi jarak terpendek. Dapatlah jawapan kita kat sini. 4,800 batu nautika. Itu kita panggil jarak terpendek. Jarak terpendek biasanya formula dia, markah dia biasanya 2 atau 3 je. Dia tak ada bagi banyak. Okey. Kita terus pergi dekat D. Oh, ni. Rata aku cari. D. Itu dia sepadan yang ni. Okey.
Soalan D, apa kita buat? Kita lukis dulu lebih kurang cerita dia. Okey. Sebuah kapal terbang berlepas dari J dan terbang ke arah timur. Okey, daripada J terbang ke arah timur ke H. Okey, kemudian kapal terbang itu terbang ke arah selatan ke G. H terbang ke selatan ke G. Soalan lebih kurang. Ada tak JH? Oh, saya dah padam. Kat sini tadi JH kan? JH saya dah padam tadi. Berapa JH tadi? 2482. Dia bagi kat atas. Okey. HG. HG, okey. HG belum. Kita belum buat lagi HG kat sini. Kita tengok. Sebab tu soalan bawah tu dia kata, hitung jarak dalam batu nautika H ke G. Jadi H kita ada 40 darjah utara, 110 darjah timur. G pun kita dah ada 60 darjah selatan, 110 darjah timur. Macam mana nak kira? Ni senang aja. Untuk soalan ni, formula dia sudut darab 60. Dia tak ada cos. Sebab apa? Dia depan tak sama. Belakang sama, tak ada cos. Okay? Jadi 40 utara, 60 selatan. Macam tadi juga. Seorang jantan, seorang betina. Maksudnya boleh tambah. 40 tambah 60, kita akan dapat 100 darab 60. Dapatlah jarak dia adalah 6,000. Itu je cerita dia untuk H dengan G. Dah boleh jawab nombor 2. Ini nombor 1. Jawapan nombor 1, dia tanya H dengan G. Soalan nombor 2, dia minta apa? Jumlah masa. Sama macam tadi. Kamu dah hafal dah formula dia? Jumlah masa sama dengan jumlah jarak bahagi dengan purata laju. Dah banyak kali buat dah. Jumlah jarak maksudnya apa? Ni campur dengan ni. 6,000 campur dengan 2,482, kita akan dapat 8,482 per. Berapa purata laju dia bagi? 700. Dapat terus kita panggil dia apa? Jumlah masa. Ambil kalkulator, tekan 8482 bahagi 700, dapat jawapan 12.12 jam. Selesai. Okey? Ni dah banyak contoh lah kita buat ni. Dah banyak contoh sebenarnya, dah boleh dah. Dah boleh dah. Kamu dah boleh dapat jawab insya-Allah sikit-sikit soalan-soalan melibatkan bumi sebagai sfera kan. Laju kejap je kita buat. Okey? Seterusnya kita back to the soalan yang kita skip tadi. Muka surat 3. Ada gambar bumi. Okey? Jom. Okey, kembali kepada muka surat 3. Dia ada bagi satu gambar bumi kat situ, bumi. Sorry, saya tukar lebih kurang. Titik. Utara, selatan. Kemudian dia ada kat sini. Dan kat sini. Okey, ini P. Ini R. Dia bagi R kat situ 55 darjah utara, 35 darjah timur. Sini dia bagi M 32 darjah selatan, 35 darjah timur. Sini K, P, ada garis ni satu. Dan garis ni satu. Okey, yang ini dia bagi Q. Dan kat sini L. Okey. Rajah 16 menunjukkan kedudukan titik-titik
P, Q, R, K, L dan M. Pada permukaan bumi, PR ialah diameter selarian latitude. Okey, perkataan diameter. Tapi tadi kita buat dah beberapa kali kita buat soalan dia diameter bumi. Sekarang diameter selarian latitude. Apa maksud diameter selarian latitude? Maksudnya latitude dia sama. Sebab dia sama tinggi. Utara selatan dia sama. Jadi P ni kita dah tahu dah. Kalau ini 55, ini pun 55 sama. Okey, tapi sebab dia diameter, sifat dia sama macam diameter bumi untuk timur dan barat. Maksudnya kalau dia ni timur, dia ni mesti barat. Okey, sudut pula 35. Sudut timur dengan barat mesti 180 hasil tambah. Jadi kat sini macam mana dapat yang ini? Kita ambil 180 tolak 35 dapat 145. Jadi kan kat sini adalah 145 darjah barat. Itu cerita dia. Untuk nak dapatkan apa? Kita panggil dia diameter selarian latitude. Okey. Soalan A. Cari kedudukan P. Wow, 3 markah ni saja. Cukup. Dah dapat kedudukan. Kedudukan kamu terus kena jawab P. Kena macam koordinat kedudukan. 55 darjah utara, 145 darjah barat. Nampak? 3 markah dia bagi. Kan? Okey, B. Soalan B pula, dia kata, jarak PQ ni kecil je. Jarak PQ. Jarak PQ ialah 1789.6 batu nautika. Jadi macam mana PQ? Kiri kanan saya akan buat macam tu. Ini P, ini Q. Okey, jarak dia bagi adalah 1789.6. Dia jadi macam soalan tadi kan tadi. Soalan tadi sepanjang selarian sepunya tu. Kan? Macam ni soalan dia. Jadi siapa P kita? P 55 darjah utara, 145 darjah barat. Q kita tahu dah. Utara selatan mesti sama, nampak garis yang sama. Jadi sini akan jadi 55 darjah utara juga, belakang je tak tahu. Macam mana cari? Apa formula dia? Kita buat segitiga, sudut. Saya akan buat. Saya akan letak kat sini. Formula kita apa? Jarak sama dengan cos 55. Sama. Cos 55 darab dengan 60 darab dengan theta. Theta apa? Beza sudut. Berapa jarak dia bagi? Dia bagi jarak padam. Letak 1789.6. Sama jalan kerja je tadi. Ni potong, turun bawah. Kan? Okey. Cos 55 darab 60. Tekan kalkulator, dapat beza sudut dia. Okey. 1789.6 bahagi dengan cos 55 darab 60. Dapat jawapan 52. Okey, 52. Kita dapat sudut dia sama dengan 52 darjah. Letak kat tengah-tengah. 52 darjah. Sekarang kita tengok macam mana macam tadi tengok. Ini 145 darjah barat. Ini 52. Maksudnya apa? Bila kita tolak, tetap barat akan menang. Jadi ambil 145 tolak 52. 93. Dapatlah jawapan untuk Q adalah 93 darjah. Siapa menang? Tetap barat masih lagi pemenang dia. Jadi jawapan dia untuk apa? Longitude bagi Q. Longitude yang mana? Ini kita dah garis ni. Ini namanya longitude. Jawapan kita adalah 93 darjah barat. Timur barat itulah dia panggil sebagai apa? Longitude. Okey. Soalan seterusnya. Ini dah 6 markah. Best soalan ni. Okey, saya padam ni ya. (52) lupa. Nanti saya tak tulis, lupa pula ni. Yang ini siapa? 93. Okey.
Ini 55 darjah utara, 93 darjah barat. Okey. Dah boleh padam. Okey, next. Okey, nombor 3. Hitung jarak dalam batu nautikal Q arah selatan ke L. Q arah selatan ke L. Okey, tengok. Bila dia cerita Q dengan L, macam ni, untuk C ni, walaupun Q ni, kita tahu 55 darjah utara, 93 darjah barat, tapi L tak ada. Jadi L tak ada, kita kena tengok macam tengok koordinat. Macam tengok koordinat. Kita tengok L tinggi dia sama dengan ni. Jadi L akan duduk dekat 32 darjah selatan. Nampak? Tapi timur barat dia sama dengan ni. Dia duduk 93 darjah barat. Macam tu. Dapat koordinat L. Kalau dia minta dia tak minta. Kita letak je. 32 darjah selatan. 93 darjah barat. Dapat. Okay. Apa formula untuk macam ni? Tadi kita dah buat. Formula dia simple je. Sudut darab 60. Okay. Berapa sudut? Kita tengok yang mana? Tengok belakang ke? Tak. Belakang dah sama. 55 dengan 32. Seorang utara, seorang selatan. Jantan betina. Maksudnya tambah. 55 tambah 32 darab dengan 60. Dapatlah dia punya apa? Jarak. Okay. Terus. 55 tambah 32 sama dengan darab 60. 5220. Dapat terus jawapan. 5220 batu nautika. Okey. Dia sebenarnya soalan dia repeat tapi kita tak tahu yang mana. Setiap tahun soalan SPM dia akan ulang-ulang untuk topik bumi. Sebab apa? Sebab topik bumi ni mengikut statistik tak ramai jawab. Tak ramai jawab. Boleh kira pelajar yang jawab. Kan? Kalau masa semak cek jawapan kamu pun kalau sampai kat bumi tu memang tak ada, kosong selalu, dia kurang je. Okey. D, kita pergi dekat soalan D pula. Sebuah kapal terbang berlepas dari P. Saya buat peta sikit, lebih kurang dia berlepas dari P. Okey. Mana P tu? Kemana dia nak pergi ni? Terbang ke arah timur ke Q. Dia pergi ke Q. Tu cerita. Dia pergi ke Q, kemudian kapal terbang itu terbang ke arah selatan ke L. Memang dia cerita tu pusing-pusing. L. Okey. P pergi ke Q, turun ke L. Dah. Ulang soalan. Dah tiap-tiap soalan benda yang sama cerita dia. Soalan dia apa? Hitung masa dalam jam bagi keseluruhan penerbangan. Cuba kamu tengok markah dia sekarang ni. Dan kalau kamu tengok markah dia 3. Tadi 5, sekarang 3. Kenapa? Bila dia bagi 3 markah maksudnya jarak biasanya dah ada. Jarak dah ada. Jom kita tengok balik. Ada tak jarak PQ tadi? Jarak PQ dah ada. Diberi. Yang mula-mula kita buat dekat B tadi. 1789.6. Kita dah buat tadi. Okay. Okay. Jarak QL ni. Baru kira jarak QL. 5220. Semua dah ada. Yang kena cari apa? Masa je. Masa sama dengan apa formula kita? Jumlah jarak bahagi dengan laju. Berapa jumlah jarak? Campur 1789.6 campur 5220 lebih. 5220 bahagi dengan purata laju 520. Ambillah kalkulator, tekan lagi. 1789.6 tambah 5220 sama dengan, kemudian bahagi dengan 520. Dapat jawapan 13.48. Kan? Sama dengan 13.48 jam. Okey? Dah sampai nombor muka surat 3 dah, 4 dah. Kita pergi seterusnya muka surat 5. Ni sekejap je saya ajar, jangan risau. Lagi kamu boleh relax lah. Tinggal 4 orang je.
Kan? Memang topik ni biasanya tak ramai jawab dalam exam. Kan? Okey. Okey, kita tengok terus. Nombor 16. Sama juga muka surat 5. Surat 5. Okey. Muka surat 5. Untuk soalan muka surat 5, dia bagi gambar juga. Dia dapat ada 2 soalan. Soalan kedua yang ada gambar. Bulat cantik sikit, saya pun cantik lah. Tadi bulat dia tak cantik, kita pun tak cantik. Turun. Ada tengah. Okey. Kemudian dia naik sikit ni. Okey, dia bagi sudut sini. 75. Ni sambung. Q, sini P. Okey. Kemudian dia bagi tahu yang ini adalah ekuator. Namanya apa? Khatulistiwa. Khatulistiwa. Kemudian dia ada bagi pula siapa ni? Kat sini ada turun ke bawah ni. Terus sini titik dia. R 30 darjah selatan, 70 darjah barat. Gitu. Okey. Sekarang jom kita tengok apa soalan dia. Oh, cantik juga saya lukis. Boleh lah. Okay. Rajah 10 menunjukkan kedudukan 3 titik PQR pada permukaan bumi. O ialah pusat bumi. PQ ialah diameter selarian latitude. Nampak? Dia kata diameter. Cuma kita kena tahulah. Kalau nak cari diameter, kena tahu salah seorang kena tahu koordinat dia. Sekarang kita tengok Q. Apa koordinat untuk Q? Okey. Kalau garisan ni, nampak ni garisan ni? Ni sama ni dengan R. Ni sama. Maksudnya apa? Longitude yang sama. Longitude yang sama maksudnya kalau yang ini 70 darjah barat, mamat ni pun akan 70 darjah barat juga. Nampak? Cuma biasanya utara selatan ramai yang salah buat bila tengok 75. Salah. Kan? Utara selatan dia kena pergi tengok tegak dulu baru naik. Nampak? Tegak baru naik. Tegak tu apa? Dekat khatulistiwa naik. Dia jadi ke mana sudut kita? Sini. Tegak dulu baru naik. Sini sudut dia sebenarnya, bukan situ. Jangan salah. Benda ni selalu dalam kertas 1. Kertas 1 biasa dia ada bagi macam ni. Kertas 2 yang jarang-jarang jumpa, first time jumpa. Jadi berapa sudut kat sini? 90, 75, sini 25. Jadi berapa kat sini? 25 darjah utara. Itu. Itu cerita dia kan. Okey. Soalan cari apa? Cari P. Jadi dapatlah P sebab diameter. Kalau sini 25 utara, P pun 25 darjah utara. 70 barat, sana mesti 180. 180 maksudnya? Cikgu, ya. 90 tu tolak 75 kan? Oh ya, ya betul saya salah. Okay. Kepuasan. 15 kan? Terima kasih. Salah tolak. Okey, terima kasih Betul 15. 110 darjah timur. Okey? Jadi kita kena tengok macam mana. Utara selatan dia mesti tegak dulu naik ataupun tegak turun jadi selatan, tegak naik jadi utara. Okey? Satu markah je. Satu markah je. Kan? Penat buat kita apa. B. Hitung jarak terpendek. Lagi sekali kita jumpa. Tadi lama soalan tadi tak ada jarak terpendek. Ni ada balik jarak terpendek. Jarak terpendek. Siapa yang terlibat jarak terpendek sekarang ni? Dia kata Q dan P. Q dan P. Q dan P. Saya keluarkan Q. 15 darjah utara, 70 darjah barat. Okey, P 15 darjah utara, berapa? 110 darjah timur. Tadi saya dah ajar kamu mula-mula tadi untuk soalan pertama, 2, yang 3 ada soalan jarak pendek.
Jarak terpendek hanya melibatkan utara selatan. Tak terlibat langsung timur dan barat untuk jarak terpendek. Hemisfera mana? Hemisfera utara. Hemisfera utara. Seorang ke mana? Seorang 15. Seorang lagi pun 15. Nampak? Jadi, mana jawapan kita? Sudut kita kat tengah-tengah. 180 tolak 30 tinggal 150. Jadi jarak terpendek sama dengan 150 darab 60. Dapat terus jawapan kita berapa? 150 darab dengan 60 dapat jawapan 9,000. Batu nautika. Okey, itu kita punya apa? Jarak terpendek. 2 markah jarak pendek ni. C. Apa soalan C? Diberi bahawa V terletak 5216 batu nautika arah timur Q. V terletak arah timur Q. Jadi kat sini saya akan lukis lebih kurang. Sini Q. Jadi V ke mana? Arah timur. Arah timur Q. Kita letak V. Okey. Kemudian berapa dia bagi? 5216. Sama juga. Ini melibatkan apa? Jarak timur dan barat. Siapa Q? 15. Utara 70 barat. Siapa V? Kita tahu utara selatan tak ada efek. 15 darjah utara juga. Ini tak tahu. Okey. Macam mana nak tahu ni? Kena cari theta. Macam mana cerita? Apa formula dia? Jarak 5216 sama dengan cos. Cos apa? Cos latitude yang sama. 15 darab dengan 60 darab dengan theta. Soalan ni pun dah 3 kali kita jumpa. Jadi kita dah tahu jalan kerja apa? 2 ekor ni potong turun bawah. Cos 15 darab 60. Ambil kalkulator, tekan, dapatlah kita panggil dia apa? Sudut dia. 5216 bahagi dengan cos 15. darjah. Tepat. 90 darjah. Theta dapat 90 darjah. Okey. Kalau 90 kat sini, kita tengok mana? Tengok dekat sebelah sini. Barat. Okey. 70, 90. Siapa pemenang dia? Yang menangnya 90. Jadi pemenang 90 maksudnya barat akan bertukar jadi timur. Berapa? 90 tolak 70 tinggal 20 darjah. Okey. Itu jawapan kita untuk C. 4 markah ni. Sebab tu kalau jarak timur barat memang 4 markah. Utara selatan kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Nasiblah. Okey. Kita tengok satu lagi. D. Kamu akan tengok bila kamu dah biasa buat soalan D ni kamu dah menyampah tau. Kenapa? Dia ulang benda yang dah banyak kali dah soalan dia. Sebab tu topik bumi ni kamu akan tengok antara topik yang confirm orang kata soalan bocor. Kalau pelajar tu buat, dia pasti question. Itu soalan bumi. Okey? Jadi saya tengok terus. D kita. Soalan D. Kapal terbang A berlepas dari Q. Berlepas dari Q. Kemudian menuju ke selatan, ke R. Oh, dia pergi ke R. Okey. Dengan purata laju 450. Wah, ini kebat ni. Kemudian ada satu lagi kapal terbang. Dia berlepas dari Q juga. Tapi menuju ke timur, ke V. Ini pergi ke V. Okey. Sepanjang pelarian latitude, masa yang diambil oleh kedua penerbangan adalah sama. Dia kata masa dia sama. Sekarang kita ada tak QR? Kita dah buat belum QR?
Sekarang tengok tadi saya ada tak QR? QR. QP. Okey, tak. QR belum buat Okey, soalan dia sekarang ni yang kita dah ada apa? QV. Okey, QV kita dah ada. QV. QV tadi kita dah buat ni. 5216 dah ada QV. Sekarang QR kita tak ada jarak. Kena carilah. Kita kena cari dia punya jarak QR dulu. QR Q 15 darjah utara, R 30 darjah selatan. Okey, jarak dia adalah jarak sama dengan beza sudut darab dengan 60. Jarak atas bawah. Utara dengan selatan tak sama, kena tambah. Jadi kita akan dapat 45 darab 60. Dapat jarak antara apa? Q dengan R. Apa? 45 darab dengan 60. 2,700 kat sini. Jadi kita akan dapat masa. Nampak? Sebab kita ada jarak, kita ada laju. Jadi masa sama dengan jarak 2,700 per dengan laju 450. Okey, dapatlah kita punya masa 6 jam. Okey, apa maklumat seterusnya dia kata apa? Masa diambil oleh kapal terbang A. Dah. Okey, 6 jam. Purata laju kapal terbang B. Senang. Sebab apa? Dia kata masa sama. Kalau ini 6 jam, ini pun 6 jam. Dapat cari purata laju dia. Purata laju sama dengan jumlah jarak 5216 per dengan 6. Dapatlah purata laju untuk kapal terbang satu lagi. Berapa? 5216 bahagi dengan 6 dapat 869.33. Dapat 869.33 batu nautika. Habis cerita dia. Okey. Ni kita dah habis muka surat 5. Sekarang kita masuk soalan yang terakhir ini. Yang awal sikit kita habis bagi kamu rehat dah. Tapi tak awal juga ni. Nombor 16 ni. Satu lagi. Muka surat 6. Okey. Macam mana? Ada 1, 2, 3. Siapa yang baru masuk ni? Barda. Okey. Kita terus pergi dekat soalan nombor 16 juga muka surat 6. Okey, untuk muka surat 6, dia ada gambar bumi juga tapi bukan dekat soalan, dekat ruang jawapan sebelah. Dia ada gambar bumi. Okey. Soalan muka surat 6. Terus dia ada gambar bumi dekat ruang jawapan. Saya akan lukis dulu bumi tu. Bumi dia gitu. Ni. Okey. Sini ada K. Sini ada L. Ada J. Utara. Selatan. Tengah-tengah ni O. Pusat bumi. Okey. Tengok soalan dia. Tanya apa? Rajah 16 di ruang jawapan menunjukkan 3 titik J. Dia bagi J. J 60 darjah utara, 72 darjah barat. Ini untuk J. Kemudian KL yang terletak pada selarian latitude 60. Maksudnya selarian latitude maksudnya ini 60 darjah utara juga. K pun 60 darjah utara. Nampak? Timur barat tak tahu lagi. Kemudian JM ialah diameter bumi. JM ialah diameter bumi. Ada M? Tak ada M. Okey. JM ialah diameter bumi. Tanda dan label titik M. Tadi saya ajar kamu. Macam mana diameter bumi? Diameter bumi macam ni formula dia. Titik cross. Dia mesti melalui pusat bumi. Kita panggil dia apa? Diameter.
Dia macam mana? J sini, ni pusat, sambung J sambung pergi dekat ni terus. Ini tempat kita panggil dia M. Itu kita panggil apa? Diameter bumi. Okey. Nyatakan kedudukan titik M. Senang je kita titik M. First kali kita tengok yang ini 60 darjah utara. Jadi yang ini akan jadi 60 darjah selatan. Diameter bumi. Seorang utara, seorang selatan. 72 barat. Yang ini akan jadi timur. Tapi berapa timur dia? Hasil tambah dia mesti 180. Jadi kat sini 180 tolak dengan 72, kamu akan dapat berapa? 108. Dapat 108 darjah timur. Kalau sini 108 darjah timur, Mamat ni pun akan 108 darjah timur juga. Sebab garisan yang sama. Okey. Situ kamu akan dapat 3 markah. Okey. B pula. Hitung jarak terpendek. Jarak terpendek. Senang dah jarak terpendek. Kan? B. Jarak terpendek. Siapa yang terlibat kat sini? L dan M. L dan M. Jarak terpendek L dan M. Jadi 60 darjah utara, 108 darjah timur, L, M, 60 darjah selatan, 108 darjah timur. Okey. Cuma yang ini, dia lain sikit pada tadi sebab dia tak melibatkan hemisfera. Sebab dia melibatkan atas ke bawah. Bila atas ke bawah, kita ambil direct saja. Jarak terpendek dia melibatkan utara selatan saja. Formula kita theta darab 60. Terus kamu ambil utara dengan selatan maksudnya apa? Tambah. Jadi 120 darab 60. Dia lain sikit. Okey. Yang kita buat hemisfera tu bila dia melibatkan utara-utara, selatan-selatan. Itu kena buat macam tu hemisfera. Tapi kalau seorang utara, seorang selatan, senang. Terus je. Ambil kalkulator, tekan terus. 120 darab dengan 60. Terus dapat jawapan kita 7,200 batu nautika. Itu jarak terpendek untuk soalan ni. Okey, 3 markah, 3 markah, 6 markah. Okey. C. Diberi bahawa jarak terpendek di antara K dan L. Mana K? K dan L, okey. Diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Dia ukur sepanjang selarian latitude sepunya macam mana? Dia ukur sini. Walaupun dia sebut jarak terpendek, tapi dia ukur situ. Ialah 750 batu nautika. Dia punya trik, dia kata jarak terpendek, tapi dia kena baca betul-betul. Jarak terpendek, dia bagi tahu apa? Sepanjang selarian latitude. Kita kena ambil sepanjang selarian latitude. Jadi kita kena ambil untuk C kita macam tu. K, L. Okay. Jarak dia 750. Jadi macam tadi kita buat. Kita ada L. L kita 60 darjah utara, 108 darjah timur. K, 60 darjah utara, tak tahu longitude dia. Longitude dia kita tak tahu. Tapi kita boleh kira sebab apa? Kita kena cari beza sudut, dapatlah cari dia. Macam mana? Jarak. Bila jarak ada sudut lah. Jarak sama dengan cos 60 darab dengan nombor wajib 60 darab dengan theta. Dah 4 soalan ada benda yang sama. Cuma cara dia tanya lain soalan. Kan? Ni potong turun bawah. Tekan kalkulator, kamu akan dapat theta dia. 750 bahagi dengan cos 60. Kurungan. Saya lupa letak kurungan. Salah nanti. Cos 60 darab 60. Dapat jawapan 25. Pendek je lah sebenarnya. Tak jauh mana pun. 25 darjah. Jadi kita tengok. 108, 25. Pemenangnya apa?
timur juga. Masih lagi timur. 108 tolak 25. Dapat jawapan 83 darjah timur. Cerita macam mana nak dapat dia punya apa? Kedudukan dia. Okey, soalan dia minta apa? Longitude. Jadi kita garis dah. Dah ada garis. Jawapan dia tulis lagi sekali minta apa? 83 darjah timur. Dapat markah 4 markah. Biasanya memang tadi kamu tengok soalan dia kalau cerita pasal timur barat, memang markah dia adalah 4 markah. Okey. Soalan B. Oh, salah huruf. Sepatutnya dia dah apa ni? D lah. D. Tiba-tiba B balik. D. Sini saya buat. D. Sebuah kapal terbang berlepas dari M. M. Oh, ni M. M. Terbang ke arah utara ke L. Dia pergi utara, pergi ke L. Dan kemudian terbang ke barat ke K. Oh, sikit je. K. Purata laju keseluruhan ialah 600. Purata laju sama dengan 600. Cari masa. Senang soalan. Sama soalan macam mana pun. Jadi kena dapat apa? Masa sama dengan jumlah jarak bahagi dengan laju. Jarak biasanya kalau markah sikit kita dah kira. LM. Mana LM tadi saya cari ni? Ni LM. LM 7,200 KL. KL 750. Okey. Dah kita boleh dapat dah. Jumlah jarak kita campur je 7,950 per berapa laju dia bagi? 600. Dapatlah masa. Kan? Ambil kalkulator 7950 bahagi dengan 600. Dapat jawapan 13.25 jam untuk soalan D. Okey? Kan? Jadi kalau kamu tengok habislah cerita semua 7 set. 1, 2. Betul ke? 3, 4, 5, 6. Okey, 6 set contoh soalan bumi sebagai sfera. Macam mana, agak-agak boleh ke? Kan? Ada ke hati nak jawab esok? Okey? Boleh? Okey, tak apa. Kalau kamu tak ada soalan, okey, kita boleh rehat dulu. Nanti kamu boleh tengok semula rakaman. Boleh tengok semula rakaman. Kalau tak ada soalan, tak sempat download tu, download soalan. Tengok semula rakaman. InsyaAllah kamu akan boleh faham lagi macam mana nak jawab soalan bumi. Semoga kamu ada semangat sikit lah. Kalau sangkut pun, kalau sangkut topik-topik yang lain jawab. Tapi bumi saya beritahu kamu, walaupun kamu tengok macam saya buat rasa senang kan. Saya buat. Okey. Jadi insyaAllah, kalau backup je, backup. Kalau topik lain tu susah, cuba jawab bumi. Backup markah. Tak dapat markah penuh pun tak apa. Kamu tengok A, B, C dia senang aja. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada waktu untuk AMAT. AMAT minggu depan. Nanti yang mana ada dalam grup saya akan bagi. Dekat YouTube pun kalau ada maklumat pun saya akan bagi dekat YouTube. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, subscribe saya punya YouTube channel supaya senang untuk maklumat seterusnya. Assalamualaikum.